Fatihah kepada junjungan besar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum kerabat baginda, isteri-isteri baginda, para sahabat baginda, para alim ulama, para pejuang Islam, kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, juga kepada pengarang kita Al-Kabair Asy-Syaikh Al-Zahabi dan juga panel penterjemah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan sekalian jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pertama dan selamanya atas segala nikmat kurniaan yang mesti Allah taala berikan kepada kita. Puji dan puja kepada Allah pemilik semesta alam atas nikmat iman dan Islam. Syukur alhamdulillah tuan-tuan dan puan, Allah Subhanahu wa taala masih lagi berikan kita kesihatan dan kekuatan tubuh badan. Maha kaya Allah dengan limpah rahmat dan kasih sayangnya, masih lagi kita diberikan ruang dan peluang untuk menjadi hamba yang mengabdikan diri kepada Allah dalam keadaan Allah masih pelihara iman dan taqwa kita. Allah Ta'ala kekalkan ketaatan kita untuk terus menyembahnya sebagai satu-satunya zat yang wajib disembah. Maka apa yang ada pada kita sekarang ni merupakan sebesar-besar nikmat yang sekali lagi Allah Ta'ala kekalkan pada diri kita, yang mana nikmat ni wajib kita syukuri dan teruskan berdoa minta ke Allah agar apa yang kita terima daripada segala pemberian Allah hari ni, iman, Islam, kesihatan, kekuatan ni, Allah Ta'ala terus kekalkan pada diri kita semua sampai akhir hayat kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan Allah SWT, alhamdulillah, insya-Allah malam ni kita sambung lagi perkongsian kita menggunakan kitab ringkasan Al-Kabair. Alhamdulillah, pertemuan kita yang terakhir bulan 11 itu tuan-tuan, kita telah selesai pada membicarakan dosa yang ke-17, iaitulah di bawah tajuk penganiayaan dan kezaliman. Agak lama juga kita duduk dalam bab ni tuan-tuan, kita bicara dengan detail, kita tengok satu persatu daripada arahan amaran Allah dan apa yang disebut daripada kesan-kesan yang akan diterima oleh baginda Nabi SAW. Maka tak dapat tidak tuan-tuan, kita tak boleh nafikan kezaliman ini merupakan satu perkara yang kita tidak dapat lari daripada dihitungkan semula. Antara benda yang akan dicepatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu dia apabila kita melibatkan diri dalam sebarang bentuk kezaliman. Yang mana zalim ni tuan-tuan, kita mendapat untung sedangkan kita merugikan orang dalam jalan yang salah, dalam keadaan yang tak betul. Tak kira lah ambil hak orang, sakiti orang, tindas orang, tipu orang, apa saja. Dalam keadaan apabila berlakunya sesuatu perkara tersebut, keuntungan itu berpihak kepada kita. Dan ulama' juga menyatakan tuan-tuan, tak baloi kalau kita buat dosa yang melibatkan kezaliman, dosa yang ada kaitan dengan sesama makhluk. Kerana di sana tuan-tuan, dia ada satu syarat tambahan pada hendak bertaubat, iaitulah kita mesti mendapatkan dulu kemaafan daripada pihak-pihak yang kita zalimi. Selagi mana kemaafan tidak didapati, maka di sana ketika itu, walaupun air mata darah keluar ketika kita masih hidup untuk kita memohon ampun kepada Allah, tidak ada apa yang akan berlaku. Bila kita tak minta maaf, benda tu dikira tak selesai. Bila tak selesai tuan-tuan, untuk kita mungkin kita dah lupa, tapi untuk Allah benda tu dikira sebagai KIV, simpan sat, sampai waktu dia kes akan dibuka semula. Dia tak gugur. Dia kalau taubat, barulah satu-satu kes tu gugur jika Allah menerima taubat dia. Hak ni nak taubat pun tak ada apa, sebab dia ada satu syarat tambahan pula kepada perkara yang melibatkan penganiayaan dan kezaliman. Dapatkan maaf orang yang kita zalimi itu. Dan kita tengok tuan-tuan pada muka surat 109. Pada muka surat 109, bagaimana disebutkan pada ayat Quran tersebut tuan-tuan. Ayat ni tuan-tuan ingat sampai mati tuan-tuan. Fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun.
Di akhirat nanti tuan-tuan, kita akan bangun dalam keadaan sorang-sorang, tidak ada nasab keturunan. Tak ada dah yang kata suami isteri, tak ada dah yang kata ada anak-anak tuan-tuan. Semua akan kira untuk melepaskan diri masing-masing. Maka kita jangan pergi tengok hak besar-besar tuan-tuan. Kita tengok hak kecil-kecil sudah. Macam kita sebut takhir tu tuan-tuan, dalam keluarga kita. Pastikan kita sebagai ayah, sebagai ibu, kita tak berlaku zalim pada setiap anak-anak kita. Semua anak-anak itu adalah amanah, hak yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, layan sabar rata. Anak ni pandai, anak ni berjaya, anak ni banyak duk support kita tuan-tuan, kita sayang dia lebih. Bahkan kita angkat sebagai perbandingan dengan anak-anak yang lemah, anak-anak yang biasa-biasa. Tengok alung apa tu. Tuan-tuan, ayat macam tu jangan wujud tuan-tuan. Kalau kena kat kita tuan-tuan, sakit tuan-tuan. Kita duk kata, mungkin kita tak pernah kena, kita duk kata kat anak sakit tuan. Bila orang banding-bandingkan kita bab rezeki, bab kekayaan, benda ni tuan-tuan, dia ketetapan Allah. Setiap anak ada kelebihan, ada kekurangan. Maka berlaku adil lah. Jangan zalim, jangan tipu anak-anak. Anak-anak cucu kecil-kecil kan, kita sebut kan, pergi supermarket, duk guli ni, riau tengah-tengah tu nak ni. Kita pun kata tak apa, mai saya kita beli. Kawan tu pun dia bangkit, dia lupa, kita pun sengak tuan. Kita alihkan perhatian dia ke benda lain, kita tak beli. Padahal kita sebut kita nak beli. Janji nak bawa keluar, janji nak pergi sana, janji nak pergi sini, hanya semata-mata tak bagi anak-anak buat perangai, tapi kita tak tunaikan, kita berlaku zalim. Jangan sampai anak kita pergi tuntut di hadapan Allah. Ingat, fala ansaba bainahum yauma idzin. Waktu tu tak ada istilah dah anak pak, anak mak, tak ada lah. Anak juga boleh menuntut apa-apa yang dia tak dapat daripada amanah yang sepatutnya diterima. Maka tuan-tuan, antara benda yang paling kita kena elak adalah zalim. Jangan zalimi diri kita dengan Tuhan, jangan zalimi kita dengan agama, jangan zalimi diri kita dengan makhluk, dan jangan zalimi diri kita sendiri. Apa tu Ustaz? Zalim diri sendiri. Bila kita tak melakukan apa yang diperintahkan. Apabila kita hidup berlandaskan akal kita semata-mata, tanpa menghiraukan kita ini adalah sebenarnya seorang hamba yang hina, maka ketika itu kita menzalimi diri sendiri. Jangan juga kita katakan sesuatu perkara yang berlaku itu adalah disebabkan takdir Allah. Nak buat macam mana, saya bukanlah kata nak zalim, nak tipu mereka pun, tapi inilah qadar dan qadar Allah. Kita salahkan Allah. Jangan tuan-tuan. Allah sebut, وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Bukanlah Allah yang menzalimi mereka, akan tetapi mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Mudah-mudahan azam baru tahun ni tuan-tuan, kita nak jadikan diri kita bebas daripada perkara-perkara yang boleh mengundang murka, laknat dan dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak jadi hamba yang sentiasa berbakti, sentiasa beramal, sentiasa memperoleh pahala. Kan? Kenalah dengan keadaan tahun baru ni, umur makin kurang nak mati. Kalau kita sini mana Matang Poh kan? Matang Poh kan. Aku Matang Poh penuh tak apa, Tesco tepi tu duk ada. Dekat ya, kiri kanan. Sini shortcut, sana satu pusing, selesai. Situlah tempat kita nak mengabdikan diri. Biarlah kita masuk kubur dalam keadaan kubur tu sejahtera, kubur tu aman, kubur tu terang, kubur tu lapang. Seronok kita tuan-tuan. Yang dapat seronok dia siapa? Kita. Yang menikmatinya kita. Yang merasainya kita. Sebaliknya, kalau kubur kita tu jadi lubang neraka, yang merasainya juga adalah kita. Kita cari jalan untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, insya-Allah. Baik tuan-tuan, insya-Allah malam ni kita sambung lagi pada dosa yang ke-18 pada muka surat 110 di bawah tajuk membunuh diri. Penang antara port famous bunuh diri tuan-tuan. Jambatan. Sedak-sedak kereta aja ada, sedak-sedak motor ada, orang tak ada. Saya tengok duk sat terapur ya tuan-tuan. Dulu kerap, mai satu ketika tu kerap boleh kata hari-hari, minggu-minggu ada yang bunuh diri. Sampai depa tutup lorong kecemasan, hak motor duk berhenti nak kena baju hujan tu. Kesian orang naik motor.
Kan? Sebab apa? Di situlah orang parking motor, orang terjun. Lepas tu dah lama dah macam hilang. Ni duk dengar balik pula sikit-sikit. Dia duk main balik dah. Sampai kan budak 17 tahun nak ambil SPM pun stres apa tau tuan-tuan. Pergi bunuh diri tang tu. Kira biasanya ni melibatkan bukan daripada orang kita. Orang kita pun sama naik kat ni tuan. Di negara-negara lain tuan-tuan lagi banyak lah. Contoh negara India, antara negara yang tertinggi dalam senarai bunuh diri. Kan? Jepun antara tertinggi. Orang nampak Jepun ni moden, Jepun ni sopan santun. Tuan-tuan kena kaji tengok dark side negara Jepun ni. Hidup mereka dia lebih daripada robot tuan-tuan ni. Pakat stres lagu tu lah. Umur 60 kita boleh goyang kaki kat rumah, Jepun tak dapat tuan. Tuan-tuan goyang kaki tak ada apa dah yang masuk. Kita ni kira ada pencen, kita ni ada segala-gala yang dimudahkan. Tu pun tak mau sokong kerajaan lagi. Kan? Kita mana pun kita sokong asalkan kerajaan yang membela agama dan meninggikan syiar Allah Subhanahu Wa Taala, kita sokong, tak ada masalah. Jadi tuan-tuan, nak tengok pada bab membunuh diri. Apa yang kita faham daripada membunuh diri tuan-tuan? Pertama, ianya merupakan satu pelanggaran takdir dengan kita memilih jalan untuk menamatkan riwayat kehidupan kita di dunia. Tak kira lah dengan apa cara. Nak bunuh diri ada pelbagai cara tuan-tuan. Racun boleh, kan? Ada orang pistol masuk ke dalam mulut, bersapai otak-otak pun boleh. Ada orang pilih terjun dari tempat tinggi. Ada orang pilih untuk bakar diri. Ada orang pilih terjun dalam laut. Apa saja perbuatan yang kita nampak di situ, kalau kita kena kat kita, memang cerita dia mati. Jadi persoalan timbul, Ustaz, kalau orang race motor, adakah dikira membunuh diri? Ada juga ulama mengatakan ianya sebagai membunuh diri. Sebab dah tahu dah benda tu bahaya. Race motor tuan-tuan, nama pun race, takkan bawa 60 kan? Tuan-tuan mau bawa 80. Makna kata race ni cerita dia memang full throttle lah. Bukan setakat full throttle, dia buat habis. Benda tu boleh pergi satu-satu, dia boleh buat pergi sampai dua-dua. Motor EFI lah. Kita hak ni motor 200cc pun tak boleh potong. Dia datang buat tau, punya laju. Tapi jenis tu sekali kena tuan, confirm sampai. Kalau berlaku pelanggaran dalam keadaan memang dia bawa tu berhemah, dia bawa cara yang betul, tapi berlaku kemalangan, itu cerita lain. Cerita piris malam-malam langgar habis lampu isyarat apa semua dan sebagainya, maka itu juga termasuk dalam istilah membunuh diri. Sebab agama kita melarang, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan jangan kamu mencampakkan diri kamu ke arah kebinasaan. Tahu dah, memang cerita race haram ni tuan-tuan memang boleh jadi. Maka itu juga disebut sebagai membunuh diri. Baik, kita tengok pada kitab. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wa man yaf'al dhalika 'udwanan wa zulman fasawfa nuslihi nara wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. Maksudnya, dan janganlah kamu membunuh diri sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengasihani kamu. Dan sesiapa berbuat demikian dengan menceroboh dan aniaya, maka kami akan masukkan dia ke dalam api neraka. Dan balasan yang sedemikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Suratul Nisa ayat 29-30. Dalam ayat ni Allah Ta'ala kata jangan bunuh diri. Allah tu Rahim. Apa-apa masalah mengadu ke Allah, minta ke Allah, balik ke Allah. Manusia takkan boleh lari daripada masalah. Itu janji Allah yang disebut di dalam Al-Quran. Masalah itu adalah satu bentuk penilaian tingkatan iman kita. Sejauh mana kita mengharungi satu-satu masalah dengan redha, dengan sabar, dengan bertambah keyakinan serta tawakal kita kepada Allah, itulah kejayaan yang akan dinilai Allah. Jadi tuan-tuan, kita kena cek diri kita. Kalaulah kita ni antara orang yang dah lama tak kena uji,
Rasa-rasa 2023 ni tak sakit langsung. Anak-anak pun sihat belaka. Duit pun cukup. Tak ada aku kata nak pening kepala ke apakah. Rasa macam aman, tenang ya hidup. Tak ada langsung masalah. Tuan-tuan, takut-takut di sana kita ada masalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan tengok orang-orang yang mereka semakin hari ni, semakin kita nampak pada mata ni senang. Mereka ni kaya, mereka ni hebat, bisnes mereka laku, walaupun orang lain masalah, bungkus, gulung, tikar apa semua, mereka ni makin berkembang. Tapi cara pakaian mereka tak nampak macam orang Islam, aurat tak tutup, semayang wallahu ta'ala a'lam, jaga ke tak, mulut ni cakap kotak-kotak, duk buat benda-benda yang kita tengok, benda-benda yang tak selayaknya orang Islam buat, tapi makin kaya. Macam mana ni? Kita jangan terpengaruh dengan benda-benda yang macam tu. Sama ada Allah Ta'ala tak uji kita, atau Allah terus bagikan kesenangan kepada kita supaya kita lebih jauh hari demi hari hanyut daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi diri kita ni tuan-tuan, kita dah ada ketetapan, iaitu percaya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antara kepercayaan yang perlu kita beriman bahawa kita akan mati pada hari bila ditetapkan oleh Allah, yang mana kematian itu bukanlah pilihan kita untuk melakukannya. Orang yang memilih untuk membunuh diri ini, dia telah melanggar takdir Allah. Cerita dia, biasa orang yang bunuh diri ni tuan-tuan, ketika dia diuji oleh Allah, dia kalah dengan ujian. Mungkin dia ada masalah dari segi keimanan, dari segi kepercayaan, hubungan dia tak kuat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga kan dia lost. Dia terlalu terpengaruh dengan ujian dia. Sedangkan Allah sebut juga dalam Quran, ujian ni Allah akan bagi patut padan dengan diri kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita tengok orang Palestin tuan-tuan, teruk tuan-tuan, sampai hari ni tak berhenti tuan-tuan. Gaza ni kira out. Habis Gaza ni orang tunggu nak isytihar lah, kata bandar yang tak boleh dihuni. Tak ada apa dah kat Gaza tuan-tuan. Tapi mereka tetap stay. Mereka siap melawak lagi, agak-agak ni hang ke aku akan mati. Hak tu lain tuan-tuan, hak tu level lain, bukan level kita. Mereka duk tunggu nak mati je tuan-tuan. Mereka kata kalau kami duduk di sini, kami mati, kami syahid. Kami sedang menunggu syahid. Kami rindu nak jumpa mak ayah kami yang dah pun syahid, adik-beradik kami yang dah syahid, ada kat syurga. Kalau kami keluar lari, takut kami tak boleh jumpa mereka. Oh, lain macam tuan-tuan iman mereka. Kita hari ni tuan-tuan, crack sikit lah tuan-tuan. Dia stop terus. Bau crack. Tak main bawa teh kepala lagi tuan-tuan. Contoh tuan-tuan. Terus tak duk. Kalau duk lah tak selera. Sikit-sikit benda pun kita dah gabra dah, kita dah gelabah dah tuan. Sedangkan Allah sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan diuji sesebuah jiwa, sesuatu jiwa, melainkan wus'aha, apa yang dia mampu. Bila kita ditimpa ujian, kita abang, oh ya Allah, aku tak mampu lah, ya Allah, berat sangat. Baca ayat ni kat dia. Mungkin dia terlupa, mungkin dia tak pernah dengar, mungkin dia tak faham, atau mungkin dia terpengaruh dalam ujian yang dia terima. Mungkin untuk seseorang tu nampak berat tuan-tuan, tapi sebenarnya berat itu adalah di atas kemampuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada ayat ni tuan-tuan, Allah nak abang kata janganlah bunuh diri. Aku ada. Tapi kalau hampa nak buat juga, hampa kena ingat, untuk nak lempang hampa masuk neraka, benda tu adalah yasira, senang sangat kat aku. Dekat nak tok hampa dalam neraka, benda tu cukup mudah bagi aku. Aku boleh buat ikut suka aku. Tapi selagi hampa duduk minta kat aku, hampa ada hubungan dengan aku, hampa bergantung kat aku, insya-Allah aku akan bantu hampa. Allah bersifat macam tu tuan. Sebab dia sebut Rahimah. Rahim ni tuan-tuan, sekali kita minta tolong kat dia tuan-tuan, Allah kalih kat kita tuan. Allah mai kat kita. Itu sifat Rahim. Manusia payah nak ada Rahim tuan. Payah.
Tapi untuk Allah dia Maha Rahim ni tuan-tuan, incredible tuan. Sangat-sangat tak tahu nak abang. Sebab tu kata kalau hampa ada problem pamai kat aku Maha penyayang, aku boleh tolong. Tapi kalau hampa tak pamai kat aku, hampa tengok macam mana aku nak jadi. Ini lebih kurang satu ayat warning daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kata Wahidi pada mentafsir ayat ini, janganlah sebahagian kamu membunuh sebahagian yang lain, kerana kamu berasal dari satu agama, maka kamu seperti satu jiwa. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas dan juga sebahagian daripada ulama-ulama besar. Tuan-tuan, disebut antara tafsiran pada ayat ni tuan-tuan, jangan kita membunuh orang lain. Jangan kita bunuh orang lain. Dan kalau kita tengok pada terjemahan, jangan kita bunuh diri kita. Cerita mudah, jangan libatkan diri dengan pembunuhan yang diharamkan. Hari tu kita dah sebut tuan-tuan, bunuh ni dibolehkan pada 3 keadaan. Itu pun 3 keadaan itu dengan izin pemerintah. Pertama, orang yang murtad, yang tak mau kembali semula ke pangkuan Islam, walaupun dia telah dinasihati, telah pun ditegur, telah pun diberikan hukuman, denda dan sebagainya, dipenjara, diminta untuk kembali bersyahadah, tak mau, sampai last tak mau, memang nak murtad, muktamad, tak mau dah balik ke Islam, darah dia halal. Yang kedua tuan-tuan, orang yang dah berkahwin, sama ada lelaki ataupun perempuan, yang melakukan zina. Sekarang ni isu besar tuan-tuan, isu nasional, kecurangan di antara pihak suami dan isteri. Dulu orang kata hak boya ni tuan-tuan, laki lah, perempuan pun boya kat tuan ni. Pakat curang belaka, suami ada kekasih gelap, isteri ada kekasih gelap, sanggup mohong kata pi sana pi sini, outstation hak tu hak ni, rupanya pi melakukan kecurangan. Dan mereka dah kahwin, berlakulah zina. Maka ketika itu hukuman mereka adalah rejam sampai mati. Dan yang ketiga tuan-tuan, orang yang darah halalnya mereka yang membunuh satu-satu jiwa, dan apabila didapati bersalah dalam pembunuhan, maka keluarga nak minta hukum qisas, bunuh balas, maka ketika itu darahnya jadi halal. 3 keadaan ini saja yang dibolehkan membunuh sesama manusia. Selain daripada tu, semuanya dikategorikan sebagai haram, berdosa besar, dan akan ditempatkan antara neraka-neraka yang paling bawah daripada 7 neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana semakin bawah neraka tuan-tuan, semakin dahsyat azab dia, semakin sakit rasa dia, semakin teruk penderitaan yang akan dialami. Jangan lupa tuan, neraka kita tak mati, merasai dan merasai dan merasai tanpa henti, tanpa rehat. Maka dipesan oleh kebanyakan ulama, termasuklah sahabat Nabi yang teragung Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, janganlah kita melakukan perbuatan yang sedemikian. Sebahagian yang lain berpendapat ini adalah larangan membunuh diri sendiri. Okey, jadi pada ayat tadi dia ada 2 tafsiran. Satu, tafsiran pertama, jangan bunuh orang lain. Tafsiran yang kedua, jangan bunuh diri sendiri. Kerana disokong oleh hadis daripada Sayyidina Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma. Kita tengok pada terjemahan dia tuan-tuan. Kata Sayyidina Amru ibnu Al-As radhiyallahu anhuma, aku telah bermimpi basah, yakni berjunub, pada satu malam yang sejuk dalam peperangan Zatus Salasil. Maka aku takut kebinasaan jikalau aku mandi. Lalu aku pun bertayamum dan bersolat subuh bersama-sama para sahabatku. Aku pun memberitahu perkara tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepadaku, wahai Amru, apakah kamu bersolat bersama dengan para sahabatmu sedangkan kamu dalam keadaan berjunub? Aku pun memberikan alasan mengapa aku tidak mandi wajib. Aku kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa aku pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ketawa tanpa mengucapkan apa-apa. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Tuan-tuan, Sayyidina Amru bin Al-As ni tuan-tuan, Abdullah bin Amru bin Al-As,
atau anak dia ni, bapa dia Amru al-As. Dia ni siapa tuan? Dia ni antara sahabat Nabi yang Nabi SAW hantar dia untuk keluar berdakwah, sebarkan Islam. Dia dihantar ke Mesir. Dia orang pertama yang menyampaikan Islam di Mesir, dan sehingga sekarang ni tuan-tuan ada satu masjid yang menjadi tanda pada kehadiran dia, iaitu Masjid Amru bin Al-As. Antara masjid pertama yang didirikan di negara Mesir. Hebat orang dia tuan-tuan. Jadi dia kata satu malam dia tidur tuan-tuan, dia mimpi basah. Maka dalam keadaan berhadas besar. Waktu tu tuan-tuan musim sejuk. Tuan, zaman tu nak cari heater memang tak ada. Kalau kata nak yang panas tuan-tuan, jenuh. Nak cari kayu, nak buat unggun, nak bakar, nak masak apa semua, pakai subuh habis gitu kan tuan-tuan. Maka dia kata, aku tak mampu nak mandi sebab terlalu sejuk, maka aku memilih untuk bertayamum. Maka dia pun solat subuh bersama dengan Nabi SAW, dengan sahabat apa semua, maka dia pun Nabi SAW tanya dia, hang ni solat ke ni berjunub ke? Tak mandi wajib ke? Maka dia kata, tak mampu Allah, sejuk, aku bertayamum saja. Kemudian dia bagi tahu, pasal apa aku tak mandi? Sebab aku dengar Allah sebut dalam Quran, ayat yang kita baca tadi, jangan kamu bunuh diri kamu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang. Kira bagi dia kalau mandi tu sampai tahap boleh mati ya. Saya tak pasal mati sejuk ke apa ke, dia kata aku tu. Nabi SAW gelak. Dan Nabi tak kata apa. Maksud dia, perbuatan dia itu dibolehkan. Jadi daripada dalil ni tuan-tuan, peristiwa ni, maka ada ulama yang mengatakan, mengambil hukum pada ayat wala taqtulu anfusakum. Maksud dia ialah Allah pesan jangan bunuh diri kamu sendiri, sebab Sayyidina Amru gunakan ayat ni pada diri dia. Dia bercakap di hadapan Nabi SAW. Kalau ayat tu salah, sudah tentu Nabi SAW akan membetulkan. Oh, Nabi dalam bab akidah, dalam bab ibadah, dalam bab Quran apa semua ni, Nabi syadid tuan-tuan. Nabi tegas, Nabi tak melawak. Jadi bila dia cakap menggunakan Al-Quran dan Nabi SAW gelak dan Nabi tidak berkata apa-apa, maksud dia boleh. Jadi ayat tu dipilih oleh sebahagian ulama. Maksud ayat tadi jangan bunuh diri sendiri, bukan jangan bunuh orang lain. Faham tuan? Jadi dia ada khilaf lah pada ayat tadi. Okey, baik. Okey, dia macam ni. Bila mai sembang bab ni pula kan. Okey. Dia kalau ayat tu memang kita ada persediaan untuk mandi. Memang ada persediaan. Kita punya tank besar ke apa ke memang boleh tahan 5-6 hari. Kita kata kalau kita mandi wajib pun dia takkan jadi masalah. Kita yang akan cukup mandi. Tapi dengan jumlah keadaan rumah kita yang kecil, penghuni yang ramai, kita ada anak kecil apa dan sebagainya, ni kalau mandi P-Ramli okey lah. Ni nak mandi wajib tak boleh pergi. Mau habis dah 2-3 tong kata, terang kita nak puas. Ada setengah orang dia boleh mandi sikit, ada setengah orang tak boleh tuan. Ayak ni serupa sungai. Tu pun kadang-kadang tak cukup, tak puas lagi. Kan? Dalam keadaan macam tu, kita pun terdesak, maka dibolehkan untuk bertayamum. Sampailah ayak kembali ada. Selepas ayak ada, barulah dia melakukan mandi hadas seperti biasa. Tengok pada keadaan. Kalau rasa gamak nak terjun, silakan. Yang tu tak ada masalah. Boleh nak pergi terjun, silakan. Mana-mana ban ke apa ke yang kita tahu boleh nak pergi mandi, boleh, tak ada masalah. Sebab haram untuk kita menggunakan air yang memang dikhaskan untuk minum dalam keadaan kita nak membersihkan najis ataupun kita nak berwuduk sekalipun, tak boleh guna. Sebab Allah Ta'ala kata waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan daripada air itu setiap sesuatu pada benda hidup. Semua perlu pada air tuan. 3 makhluk asas yang ada kat bumi ni, manusia, binatang, tumbuhan, semua perlu air. Jadi sampai ulama menetapkan, takut-takut ada orang yang dia melebihkan dalam bab ibadat sampai air hak kita kata tujuan untuk minum pun orang pergi balun nak ambil sembahyang dan sebagainya, tak boleh. Kita ada inisiatif tayamum. Tayamum tak ada masalah tuan. Nak pergi tepuk tak mana tu dia tuan-tuan, pergi ceroboh masuk saat mani tu tapi tepuk lah debu lembut-lembut. Asalkan debu tu debu yang suci, tak ada masalah. Satu tepuk, satu solat.
Kita ambil belah luar, debu yang terkeluar. Tak payah minta dah. Kena minta. Hak orang kena minta. Untuk kita debu ni tak ada harga, tapi untuk Allah debu ni ada tuannya. Saya bagi contoh tu, tanya Uni jam saya kan. Ya tak nak? Makna kata kita tengok pada keperluan. Kawasan kita dia kata 2 hari. Kita rasa insya-Allah 2 hari lah kot, tapi kalau dia lajak pergi sampai 3 hari, 4 hari. Dalam keadaan kita hari kedua, hari ketiga tu berhadas besar. Macam mana nak buat? Ataupun isteri kita, orang rumah kita lah ni sedang haid, bila mai sehari 2 lagi kering. Dia nak kena mandi wajib, dia nak sembahyang. Ayak macam cukup tak cukup. Orang puan lagi lah tuan. Rambut saja 2 bakul ya. Nak bagi basah semua tu. Tengok ayak macam tak cukup. Abang dah tak apa, tayamum dulu. Sebab kita berada dalam keadaan darurat. Tak puas juga, tak boleh lah apalah, tu tapi cari apa seri Malaysia kat Kulim ke apa ke, tuan-tuan pergi duduk pergi mandi hang tu, tuan-tuan patah balik mai. Kalau tak boleh juga bukan jauh mana pun kita nak pergi kan. Lagi ada inisiatif kita boleh buat, tapi jangan pakai ayat yang kita gunakan untuk memang kita spare untuk nak masak, nak makan, nak minum dan sebagainya. Hak tu dia memang hak dia. Tu. Okey, baik tuan. Boleh kita masuk balik noh. Dalam hadis ini Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma telah mentafsirkan ayat ini dengan makna membinasakan diri sendiri, bukannya orang lain, dan Nabi SAW tidak membantahnya. Okey, itu pada ayat yang pertama tuan, kita tengok tadi, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Saya nak ambil sikit daripada kitab asal. Selanjutnya pada firman Allah yang bererti, dan barang siapa yang membuat demikian, wa may yaf'al dzalik. Okey, perbahasan pada ayat yang berikutnya, menurut pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hal itu sebagai isyarat yang kembali kepada larangan. Allah kata jangan bunuh diri. Allah ni Maha Penyayang. Siapa yang buat, okay, jadi isyarat Allah Ta'ala nak abang, kalau ada juga orang yang tak ikut arahanku, aku kata jangan, dia buat juga. Okay, sebagai isyarat yang kembali kepada larangan. Sejak permulaan surat ini hingga pada masalah ini, dan ada yang berpendapat bahawa ancaman ini disebabkan makan harta dengan cara yang tidak sah dan membunuh jiwa dengan cara yang terlarang. Dan pada firmannya yang bermaksud secara menentang dan menganiaya diri, iaitu permusuhan atau memusuhi apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Kemudian pada ayat yang bermaksud, dan hal yang demikian itu adalah mudah bagi Allah, yakni Allah berkuasa untuk memasukkan manusia ke dalam api neraka sesuai dengan apa yang dijanjikannya itu. Dia kira Allah dah kata wa may yaf'al dzalik, siapa yang buat juga. Maksud dia orang-orang yang menentang arahan Allah tadi, tak kiralah apa bentuk perbuatan yang dia buat. Bila dah kata jangan, jangan. Bila dah kata tak boleh, tak boleh, buat juga. Maka Allah Ta'ala akan menilainya, dan Allah Ta'ala akan menetapkan hukuman seperti yang dijanjikannya. Yang mana orang yang tak ikut arahan Allah, maka dia akan ditempatkan di dalam neraka Allah. Bukan Allah nak abang kata senang-senang nak masuk neraka ni, Allah nak pilih siapa boleh masuk, Allah pilih. Pak Long ni orang soleh, jarang-jarang buat maksiat, semayang 5 waktu memang jaga, orang baik, orang yang suka sedekah apa semua, taat pada mak pak. Tiba-tiba Allah Ta'ala nak angkat Pak Long ni, lempak masuk neraka. Allah tak akan buat macam tu, kecuali ada sebab yang menyebabkan Pak Long ni kena masuk neraka. Mesti ada sebab. Kalau tak ada sebab, maka orang yang duk buat ibadat ni, dia akan masuk ke dalam syurga. Walaupun benda tu mudah, tapi Allah tu adil, Allah fair. Hang buat baik, hang akan dapat apa yang hang buat. Hang buat jahat, hang akan dapat apa yang hang buat. Jadi nak abang di sini, walaupun Allah boleh tetap kita siap-siap dah nak masuk syurga ke nak masuk neraka, tapi ketetapan tu berdasarkan pelakuan kita. Sebab tu sebelum sampai ke syurga neraka, dia ada hisab. Hisab ni supaya kita tidak bersangka buruk kepada Allah, dan kita takkan kata Allah tu zalim. Sebab dah hitung satu-satu, tunjuk balik amalan, tengok balik perbuatan, betul tak ni pahala hang, ni dosa hang. Sampai akhirnya kita sendiri puas hati, baik,
Inilah pahalaku, inilah dosaku. Kita sendiri tak berasa apa. Sebab tu ada hisab. Supaya mana-mana hamba Allah tidak akan kata senang-senang, pilih kasih itu. Tentang aku dulu buat jahat sikit, terus tok aku neraka. Tak mau bagi ada cakap macam tu. Tuan-tuan, sampai macam ni perbahasan ulama tuan-tuan terhadap satu-satu kalam Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ni kita pun pilih tuan-tuan. Bila Allah dah kata kalau kita buat sebarang bentuk kejahatan, walaupun ayat ni ayat bunuh diri, tapi sebarang bentuk kejahatan yang kita buat tuan-tuan, amat mudah untuk Allah Ta'ala nak binasakan kita. Tapi kalau kita balik kepada Allah tuan-tuan, kita taati dia, kita patuh pada dia, kita cari keredaan dia, mustahil Allah Ta'ala akan menzalimi kita. Tak. Banyak dalam Quran Allah Ta'ala sebut kan, orang beriman, orang beramal soleh, di mana tempat mereka? Syurga. Siap dalam surah Kahfi pun disebut innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Setinggi-tinggi syurga untuk orang yang beriman, yang patuh taat kepada Allah, mengamalkan kepercayaan dia kepada Allah, dan dia banyak melakukan amal-amal kebaikan, benda-benda soleh. Tempat dia di mana? Firdaus. Maka mustahil orang yang bersifat amanu wa amilus solihat tiba-tiba masuk neraka. Mustahil. Jadi betul lah tuan-tuan, surga neraka kita bergantung kepada perbuatan kita. Kita yang buat, kita yang ikut, kita yang pilih. Kalau nampak zahir ni semua orang baik tuan-tuan, termasuk saya. Tapi yang duk ada dalam batin saya, duk ada dalam hati saya, dark side saya, buruk saya, aib saya tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala buka tuan-tuan, nescaya saya kena baling kasut, kena halau balik lah ni kau tuan. Sebab Allah tu sayang kita, Allah tutup kita punya buruk. Walaupun kita duk buat lagi benda tu tuan, tapi Allah tutup lagi, Allah tutup lagi, Allah tutup lagi. Yang tu yang kata Rahimah tu. Rahim. Walaupun Allah geram kat kita, tak tahu nak marahnya Allah kat kita tuan-tuan. Hamba aku ni bila nak berhenti ni, bila nak insaf ni, dia duk buat. Allah tak boleh dah tuan-tuan. Tapi dia punya kasih sayangnya tetap duduk di hadapan. Kita sekali dua kali ya tuan. Kali ketiga ni tak ada lah. Silat-silat kali pertama tu kita rembat siap dah. Anak tak anak kan. Hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Okey tuan-tuan, ni pada penjelasan ayat tadi. Okey, baik, berikutnya. Sayyidina Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana fi man kana qablakum rajulun bihi jurhun fajazi'a fa akhadha sikinan fahazza biha yadahu fama raqa'a ad-damu hatta mata qala Allah azza wa jal 'abdi badarani bi nafsi haramtu 'alaihi al-jannah atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dia bermaksud, dahulu pada umat sebelum kamu terdapat seorang lelaki yang terluka. Disebabkan dia tidak sabar, maka dia mengambil pisau lalu memotong tangannya sendiri. Sebelum darahnya kering, dia pun mati. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hamba-Ku telah mendahului aku dengan nyawanya, maka aku haramkannya syurga." Tuan-tuan, ada seorang lelaki ni tuan-tuan, dia berada dalam keadaan terluka, sakit. Tak tahulah kot jatuh pokok ke, tersepit apa ke, luka yang parah. Dia tak tahan menanggung sakit, dia ambil pisau, dia toreh urat darah dah. Dia tak boleh nak buat apa dah, dia ambil pisau, toreh urat darah, dan dia mati. Bukan disebabkan luka asal dia tadi, disebabkan toreh yang dia buat tu. Dia mati, dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan bahawa dia telah mendahului Allah dalam jalan menamatkan riwayat hidup dia. Maka Allah Ta'ala haramkan ke atasnya syurga. Cerita orang mati bunuh diri tak akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa tuan-tuan? Mati bunuh diri adalah satu kematian yang confirm, tak sempat nak taubat.
mati dalam keadaan melakukan dosa besar, dalam keadaan bermaksiat, dalam keadaan dia pada waktu itu dia tak ada langsung keimanan kepada Allah. Orang yang ada iman kepada Allah, yang yakin kepada Allah, dia takkan bunuh diri. Waktu itu dia mula berputus asa dengan Allah. Kemungkinan Allah bukan lagi Tuhan dia pada waktu itu. Maka sebab tu orang bunuh diri takkan masuk syurga. Sedih tuan. Sedih bila kita dengar yang bunuh diri ni orang Islam, orang Melayu tuan, sedih. Tapi nak buat macam mana tuan? Pilihan mereka. Kalau dia habaq kat kita, dan lah kita nak buat sesuatu tindakan, nak halang, tolong dan sebagainya. Biasanya orang bunuh diri ni tak habaq dah. Stres yang melampau, tak boleh nak fikir apa dah. Cuma dalam keadaan dia bunuh diri itu, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan nilai. Ada setengah orang sehingga dia berada dalam keadaan yang tidak waras. Dia ni elok macam ni, kita tak pernah tahu kata dia ni ada masalah ke apa ke. Mungkin dia ada stres yang melampau sampai tahap otak dia tak boleh berfungsi. Ketika dia membunuh diri ni tuan-tuan, dia bukanlah kata dia ni berada bawah pengaruh syaitan, tapi dia dah teruk sangat sampai dia tak boleh fikir apa-apa. Dia berada seperti mana orang gila dan sebagainya, dan berlaku pembunuhan diri. Maka ketika itu Allah lah sebaik-baik penilai. Allah yang mengetahui segala-galanya. Tapi memang dia merancang. Dia merancang siap dah nak bunuh diri sekian-sekian. Ada orang siap tulis nota lagi kan, nota bunuh diri sebelum nak bunuh diri tu, nota lagi. Hak tu confirm memang dia yang merancang. Dalam keadaan waras dia memilih keadaan tersebut, maka dia takkan dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga-jaga tuan ha? Baik, sikit lagi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan fiha abada. Wa man shariba samman faqatala nafsahu fahuwa yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Wa man naradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa yataradda fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud barang siapa yang membunuh diri dengan benda tajam, maka benda tajam itu di tangannya lalu ditusuk-tusuk ke perutnya ketika di neraka Jahannam, dan dia kekal di dalamnya. Barang siapa yang meminum racun untuk membunuh diri, maka dia akan menghirup racun ketika di neraka Jahannam, dan dia kekal di dalamnya. Barang siapa yang terjun dari puncak gunung untuk membunuh diri, maka dia akan terjun ke neraka Jahannam, dan dia kekal di dalamnya. Macam mana keadaan dia memilih untuk membunuh diri di dunia, macam itulah keadaan dia ketika berada dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia pilih bunuh diri dengan keadaan letak pistol dalam mulut, dia tembak bersepai tuan-tuan, macam itulah dia akan ulang perlakuan dia selama-lamanya. Khalidan mukhalladan fiha. Nabi ulang 3 kali. Duduklah hampa dalam tu abada. Noktah, tak keluar dah sampai bila-bila. Kekal sampai bila-bila. Yang pilih bunuh diri dengan pisau, duk cucuk perut, maka dia akan ulang perbuatan tu sampai terborai isi perut dia apa semua. Dalam keadaan pisau yang digunakan di dunia adalah pisau besi, sedangkan dalam neraka nanti pisau yang digunakan adalah pisau daripada api. Siapa yang memilih untuk mati dengan terjun bangunan, maka dia akan duduk dalam keadaan yang sama, berulang-ulang, terjun. Sekali terjun bersepai, sakit, jerit, elok balik. Naik terjun bersepai, sakit, elok balik. Macam tu. Khalidan mukhalladan fiha abada. Tak kira apa cara lah. Cara tu dia akan digunakan semula untuk dia sebagai balasan terhadap perbuatan dia dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis ni tuan-tuan menjadi bukti kepada kita, dia takkan keluar daripada neraka Allah. Jangan bunuh diri tuan.
Apa sekalipun masalah kita, tuan-tuan, kita ada ahli keluarga, kita ada sahabat, kita ada orang-orang berdekatan yang boleh kita percaya, boleh kita minta tolong, tuan-tuan. Sekurang-kurangnya luahkan perasaan kita. Kebelakangan ni ramai orang yang stres, tuan, yang sakit mental. Terlalu banyak sangat tekanan demi tekanan. Tekanan duit lah, duit tak cukup, kerja tak ada, anak ramai, anak sakit, hak tu hak ni. Tuan-tuan, masalah mai, tuan-tuan, bertenang dulu, tuan-tuan. Minta ke Allah, buat 2 rakaat, minta ke Allah. Rayu ketenangan daripada Allah. Bila Allah Ta'ala beri ketenangan, tuan-tuan, masalah tu akan menjadi masalah yang asal dia berat kepada kita, akan menjadi satu benda yang mudah dan ringan. Minta Allah selesaikan masalah tu. Datang daripada Allah, penyelesai juga ada pada Allah. Jangan terus-terus ambil shortcut, pilih jalan singkat. Tak baloi, tuan-tuan, tak baloi. Kok mana apa akan mati, biar mati di bawah ketetapan takdir Allah. Bukan kita memilih tarikh kematian kita. Sabit bin Dhahak berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'nul mu'minin kaqatalihi wa man qazafa mu'minan bi kufrin fahuwa kaqatlihi wa man qatala nafsahu bi syai'in 'udhiba bihi yaumal qiyamah. Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud Allah melaknat orang mukmin adalah seperti membunuhnya. Melaknat orang mukmin adalah seperti membunuhnya. Dan barang siapa yang menuduh orang mukmin sebagai kafir, sama seperti membunuhnya. Barang siapa yang membunuh diri dengan sesuatu, maka nanti dia akan diseksa dengan yang setimpal nanti pada hari kiamat. Nabi sebut, tuan-tuan, laknat orang mukmin seperti membunuhnya, dan barang siapa menuduh orang mukmin sebagai kafir, sama seperti membunuhnya. Ini banyak, tuan. Senang-senang kata orang tu kafir, senang-senang kata orang tu bukan Islam, senang-senang tuduh orang buat bid'ah. Kan? Buat forum, duduk 2-3 orang, sembang-sembang kata ke orang. Lah statue pula dah ni, tuan. Jaga-jaga kalam pelakuan kita, tuan. Kalau kita tuduh satu-satu orang mukmin tu kafir, sedangkan dia tak kafir, maka kafir tu balik kepada kita. Kita yang kafir. Kita melaknat satu-satu orang yang beriman tu, tuan-tuan, sedangkan dia tu satu orang yang baik, maka ketika itu laknat tu akan kembali kepada kita, seolah-olah kita membunuhnya. Nah, abang kata besar sangat dosa yang disediakan oleh Allah pada perbuatan ni. Dan Nabi sebut juga, tuan-tuan, siapa membunuh diri dengan sesuatu, maka nanti dia akan diseksa dengan yang setimpal. Antara hadis yang Nabi sebut tadi, hang pilih cara macam tu kan, macam itulah kami beri siksaan pada hang di neraka nanti. Di dalam sebuah hadis sahih ada dijelaskan tentang seorang lelaki yang tidak sabar menahan kesakitan disebabkan luka-lukanya di medan perang. Lalu dia membunuh diri dengan mata pedangnya sendiri. Maka Nabi SAW bersabda, dia termasuk penghuni neraka. Yang ni selalu kita pernah dengar, tuan, dalam satu peperangan ada seorang lelaki yang syahid. Maka sahabat-sahabat ni nak angkat dia sebagai syahid, maka Nabi SAW bagi tahu dia ni penghuni neraka. Sebab kan ketika mana dia berperang ni cantik dah. Dia berperang ni, tuan-tuan, sampai luka parah. Tapi disebabkan sikit lagi keadaan, dia dah tak tahan dengan sakit dia, tuan-tuan, dia ambil pedang dia tikam diri dia. Hujung dah. Dia mendahului beberapa ketika dalam kematian dia. Maka Nabi sendiri bagi tahu dia ni penghuni neraka. Maka ternyata, tuan-tuan, kita kena bersabar atas setiap ujian. Walaupun sabar ni bukan benda yang seindah dicakap, bukan semudah disebut. Sabar nah, sebut, tuan-tuan, kena baru tahu. Jatuh hati kita baru reti sabar tu apa. Tapi nak buat macam mana, tuan-tuan? Kita faham dah, hidup tak boleh lari pada ujian. Jangan kita kata musibah tu tanda Allah benci, sedangkan itulah waktu Allah Ta'ala sedang memerhati. Allah pati ya. Apa tindakan kita?
Maka walau apa pun pelbagai keadaan, jangan sekali-kali ada lintasan dalam fikiran kita pilih untuk menamatkan masalah dengan membunuh diri. Banyak-banyak berdoa mohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikannya kita pemikiran yang waras. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari kejahatan jiwa kita, keburukan perilaku kita. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah, Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. Syekh pun sebut tuan-tuan, minta ke Allah supaya sentiasa diberikan kewarasan dalam akal fikiran. Orang yang bunuh diri ni orang yang habis dah kewarasan. Dia jadi akal seminit, otak pendek, tak boleh fikir dah. Tak boleh fikir dah. Biasanya orang bunuh diri ni banyak disebabkan hutang. Hutang sampai akhirnya hutang tu dah terjerat diri dia. Sampai rumah pun nak kena gadai, harta-harta semua nak kena ambil. Orang-orang yang kita berhutang duk main tuntut, duk main kacau, duk main mula duk kacau anak keluarga kita apa semua, dia jadi semak dah tuan-tuan. Dia tak tahu nak buat apa, duit memang tak mampu nak cari dah, bunuh diri. Adakah dia ingat bunuh diri tu boleh menyelesaikan hutang dia? Tak. Kat akhirat kira lain, bunuh diri dah selesai, bab hutang tu pula lagi. Maka azab ni bertimpa-timpa. Kita jangan kata macam ni dah tuan-tuan. Kita jangan kata macam ni. Alah dah masuk dah neraka dah, api yang sama. Nak jadi sakit tu nak rasa macam mana? Allah Ta'ala boleh menjadikan sakit tu bertambah ikut suka dia. Sebab sakit itu juga ciptaan dia. Tuan-tuan, sama tak tuan-tuan? Sakit kalau kita pegang bara dengan api. Saya tak pernah pegang, tuan-tuan try lah tengok. Tangan kanan pegang bara, tangan kiri ni letak ke api yang high pressure, yang kedai tom yam duk guna tu. Tuan-tuan kalau tak ada, minta tolong Pak Ngah, street cafe dah. High pressure memang buka api tu, tuan-tuan tak tangan. Hak mana sakit lagi? Sudah pasti ada beza. Allah Ta'ala ciptakan neraka 7 tingkat. Takkan 7 tingkat tu tuan-tuan sama je dia punya suhu? Tak sama. Makin panas, pi ke bawah, makin panas, pi ke bawah, makin panas. Dalam banyak-banyak panas itu ada pula satu lembah yang sangat sejuk. Sejuk sungguh. Rupanya sejuk tu pun satu kesakitan tuan-tuan. Sejuk tu pun kita terang-terang macam ni okey tuan. Dia main satu tahap sejuk yang tak boleh nak buat apa dah ni tuan-tuan. Ui, hantu pun azab tuan-tuan. Makin lama makin panas, makin lama makin panas. Jadi bila Allah kata aku timpakan azab yang berganda, maksud dia panas tu 2 kali ganda. Oh, tak erti nak sebut tak ni? Kan? Tapi kita yakin apa yang Allah Ta'ala sebutkan tu semuanya benda yang benar. Pelihara diri kita, pelihara akidah kita, jaga iman kita, pastikan kedudukan kita di akhirat nanti. Kita semua mudah-mudahan Allah Ta'ala himpunkan dan golongkan kita dalam golongan kanan ashabul yamin, mereka yang diberikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tuan-tuan, selesai kita pada bab ni. Saya berhenti setakat ni dulu. Insya-Allah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Bab yang berikutnya pun tak kurang menariknya tuan-tuan. Bab yang dosa yang ke-19, mengambil rasuah. Ni juga satu benda yang tak dapat nak dibuang lagi daripada dulu sampai sekarang. Daripada kecil-kecil sampailah benda yang besar-besar. Tak kira lah apa bentuk rasuah. Lah ni orang tak sebut dah rasuah. Orang sebut dividen, bunga, duit kopi. Macam itulah. Walaupun kita akan tengok perbincangan pada pertemuan yang akan datang. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang buruk tu pada kelemahan, kehinaan, kebodohan diri saya. Mohon ampun dan maaf tersalah bahasa, tersilap kata.
Tuan-tuan perempuan, kalau ada apa-apa kebaikan yang boleh kita ambil pada pertemuan malam ni, balik lagi pakat cerita, kongsi-kongsi dengan isteri kita, suami kita, anak-anak, rakan-rakan, jiran-jiran. Mudah-mudahan ilmu yang baik bila kita faham, kita sampaikan, manfaat ilmu akan lebih meluas. Dan bila kita cerita ke orang, ajak ke orang tentang kebaikan, orang amalkan. Selama mana ianya diamalkan, selagi itu kita akan terus diberi saham pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa hadza wa billahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أخرجنا عن ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصل الله على نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.